forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa? Mas surah-surah bahan rujukan pada polis hari ini. Saya baca dia sikit. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad menyerahkan bahan rujukan kepada pihak polis berhubung dakwaan mengenai hubungan keluargaan dalam parti DAP hari ini. Bagaimanapun peguamnya Ahmad Amsyar dan Ahmad Azlan berkata pihak berkuasa menyerahkan kepada pihak polis untuk menentukan sama ada bahan bukti tersebut itu sahih atau sebaliknya. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akhir komen macam biasa. Saudara, bagaimana teman-teman bertanya, saya nampak, saya sangat kecewa, sedih juga saya melihat bagaimana ahli parlimen Kepala Batas, iaitu Dr. Siti Mastura Muhammad. Dia cuma ditemani oleh 3 orang, saya yakin itulah peguamnya saudara, yang hadir untuk pemeriksaan dan juga soal siasat dengan pihak polis. Tak nampak peguam PAS yang menyokong dari belakang. Itulah saya katakan saudara, saya bersimpati dengan beliau walaupun mereka tidak sealiran dengan saya. Tapi bagi saya atas sifat kemanusiaan. Jadi ertinya mereka ni, parti mereka terpulang pada kamu lah. Kamu buat silap, kamu tanggung sendiri. Itu keadaannya, berbeza dengan kita. Orang UMNO ni kalau kita silap macam mana pun, kita akan berusaha untuk membela mereka, memberi sokongan moral. Tapi ini 3 orang saya lihatnya. Jadi nampak gayanya Dr. Siti Mastura tidak pun membuat sebarang perubahan kenyataannya berhubung ucapannya pada kempen pilihan raya di Kemaman katanya. Menurut peguamnya Ahmad Azlan, anak guamannya telah pun menyerahkan segala bukti termasuk bahan-bahan rujukan kepada pihak polis yang menjalankan siasatan. Katanya sebanyak 10 soalan ditanyakan pada Siti Mastura oleh pegawai dari unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Kita juga telah memberikan bahan-bahan rujukan berkenaan ucapan yang disampaikan pada kempen pilihan raya di Kemaman kepada pihak polis. Dan pihak mereka percaya pihak polis akan melakukan siasatan lanjut dan jika diperlukan mereka akan terus membantu serta memberi kerjasama yang diperlukan. Bagi saya lihatlah saudara, terdahulu Siti Mastura dan Ahmad Amzam tiba di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada jam 11 pagi untuk memberi keterangan. Kesian saya nampak saudara, dia bercakap itu konon nak membela partinya. Tapi tak tahulah, itulah cara mereka saudara. Semoga Siti Mastura mendapat. Bagi saya satu sajalah, kalau susah sangat, buatlah mohon maaf terbuka. Saya dah cakap 3 malam dulu lagi. Sepatutnya waktu di parlimen sendiri tarik balik kenyataannya. Saya dengan ini menarik balik kenyataan saya dan saya mohon maaf secara terbuka kepada Lim Guan Eng, kepada Lim Kit, kepada siapa saja yang saya sebut. Begitu juga pada kerajaan Singapura. Sebab ini sekarang ni sudah masuk hubungan diplomatik saya. Ini keadaan agak sukar apabila negara Singapura, jangan lupa saya, negara Singapura mereka kalau mereka ambil tindakan, mereka tidak akan beransur tolak ansur. Sejak yang saya dengar, tak silap saya lebih kurang 22 saman yang pernah difailkan oleh pimpinan Singapura, malah pada rakyatnya ke pada siapa saja, mereka menang. Dan orang yang melakukan kesalahan itu semua mendapat beratlah saya. Dan saya mengharapkan agar Dr. Siti Mastura kalau payah-payah sangat pergilah ke Singapura. Buat mohon maaf secara terbuka. Sebab ini menyentuh soal hubungan 2 hala, hubungan diplomatik. Secara peribadi, ini bukan segar saya orang parti UMNO. Tapi kita pun, saya selalu bersikap berlapang dada. Baru nak buat silap, manusia mana ada yang tidak melakukan kesilapan. Sebab itu saya katakan kadang-kadang pimpinan dalam PAS ni saudara, mereka orang minta maaf dia tak mau terima pun. Tapi Saudara Abdul Halim Majid dia kata agak Singapura tak mudah terima maaf pada orang yang mulut celupar. Itu keadaan saudara. Saya tak mentertawakan saudara. Sebagai manusia biasa, sebab kita manusia ni bukan bersifat maksum. Itu keadaannya. Saya haraplah bagaimanapun. Cuma yang saya kecewa melihat tidak ada pimpinan PAS yang memberi sokongan moral. Malahan saya dengar juga kenyataan daripada tak silap saya Ketua Pemuda. Dia katanya, ataupun siapa, salah seorang dari pemimpin PAS. Dia kata mereka tidak sempat untuk memberi sokongan kerana tak sempat nak mentelaah dan meneliti. Kau apa benda lah orang dah kena saman begitu. Itu keadaannya saudara. Saya tak tahulah, biarlah mereka dengan cara mereka. Politik tanah air saudara. Isu politik tanah air pertama-tama sekali hari ini secara terbuka dan melalui mahkamah, mantan naib Presiden Parti Keadilan
Zuraidah Kamarudin, dia pun membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Mahkamah Session hari ini, saudara. Dan beliau membacakan pernyataan maaf itu di hadapan Hakim Nur Akmal Matsani berhubung kenyataan fitnahnya terhadap Saifuddin Nasution yang didakwa mengamalkan penipuan dan rasuah jutaan ringgit sewaktu menyertai PAS atau PKR atau untuk memegang jawatan di sektor awam. Dia selaku defendant, dia kata pihaknya dan Saifuddin selaku pelantik bersetuju untuk menyelesaikan perkara itu dengan satu kenyataan maaf secara terbuka. Bagi saya, pemimpin yang baik dia berlapang dada. Asalkan dia menafikan, dia mohon maaf, saudara. Kerana pada 21 Julai dulu, Saifuddin Nasution telah pun memfailkan saman terhadap Zuraidah kerana mengeluarkan kenyataan fitnah di majlis makan malam bertemakan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang berlangsung serentak dengan hari terakhir Kongres Parti Keadilan. Dan hari ini nampak gayanya sudah pun minta maaf. Dan Saifuddin Nasution kata tak apa, tak ada masalah. Kalau minta maaf, okeylah. Itu pemimpin yang berjiwa besar, saudara. Bagaimanapun, tapi yang jelas, saudara, apa yang saya lihat, dapatan saya, teman-teman menghubungi saya, mereka cukup seronok. Kali ini mereka mengatakan pilihan raya di Kemaman ini pilihan raya yang cukup menggembirakan hati kerana calon yang akan kami sokong adalah calon yang ada wibawanya. Latar belakang sebagai seorang bekas mantan Panglima, saudara. Dan kami sandarkan darah perjuangan yang ada dalam dirinya itu sejajar dengan perjuangan UMNO. Ya, orang duk kata sekarang ni UMNO layu, takkan berani nak bercakap lagi. UMNO tak berani lagi nak bercakap tentang apa hidup Melayu. UMNO tidak akan membicarakan soal perjuangan bangsanya. Kalau bercakap sikit nanti ada daripada pitahin berdaham. Maka pemimpin UMNO takut. Sekarang terbukti. Apabila calon daripada Panglima. Jangan main-main, saudara. Saudara Mar Hakim, dia kata mantan Panglima Angkatan Tentera yang terbaik. Ini jelas, saudara. Dalam servis dia dalam pasukan tentera. Bukan senang macam saya katakan semalam. Untuk seseorang itu memanjat hierarki kepimpinan dalam pasukan tentera. Bukan sedikit warganya, saudara. Saudara. Riferio, dia kata, apa dia punya? Saudara, saya nampak guys sekarang ni, saya merasakan bahawa Festa Maki Hamun di Kemaman pasti tidak akan berlaku. Kalau dia orang bercakap pelik-pelik, saya kata mungkin kalau dia orang maki Hamun pula calon daripada UMNO Barisan Nasional, mantan General Tan Sri Muhammad Effendi ni, saya rasa askar-askar, bekas-bekas askar akan bercakap. Dan jangan lupa, saudara, budaya dalam pasukan tentera mereka ada, saya katakan, sumpah Panglima. Mereka tidak akan mengkhianati Panglima mereka. Panglima adalah satu hierarki yang tertinggi, saudara. Saudara Khairul Nizam, Zam, apa khabar Zam? Saudara Abdin Pasarat, taat setia, hari hidup, hari ngelaban. Itu memanglah dia punya falsafah. Dan saya melihat bahawa kehadiran wajah Tan Sri Raja Muhammad Effendi begitu ceria. Walaupun usianya sudah pun 65 tahun. Tapi tak nampak macam 65 tahun. Saya berhasrat untuk mengadakan satu wawancara khas. Tadi saya berhubung dengan teman-teman saya di Kemaman. Kalau dapat nanti saya akan cuba untuk membawa beliau live bersama dengan saya supaya kita nak lihat macam mana perkembangannya. Dan saya rasa ini juga lah satu oleh-oleh yang saya yakin satu keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi kali ini benar-benar mau menyaksikan UMNO bangkit. Saudara Luk 7 dia kata, hormat Panglima, hormat senjata. Aduh, kali ini jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Saudara Zahar Kamal dia kata, promote untuk pilihan raya. Saya bukan promote, saya nak menyatakan bahawa calon yang dipilih oleh UMNO Barisan Nasional. Tak salah kita bercakap. Daripada kita nak berkempen perempuan-perempuan mengata orang, tak baik, saudara. Kenapa tidak kita cerita yang baik? Saya cakap terus terang tadi, bila saya melihat apa yang berlaku pada Siti Mastura, saya bersimpati. Dan beliau ditinggalkan begitu saja. Saya, kalau tidak lah, mesti beriringan lah. Pemudanya, pemuda pasnya, wanita. Ini tidak, dia seorang aja. Saya sedih, saudara. Saya sedih. Terpulanglah pada yang berhormat Siti Mastura, Dr. Siti Mastura untuk memikirkan. Apakah anda berada di landasan yang benar? Apakah anda dikelangi oleh teman-teman yang ikhlas? Apakah mereka jujur? Berbeza dengan UMNO. UMNO kita tetap mempertahankan teman kita.
Saudara Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi kat sini. Kita ada beberapa bahan rujukan yang kita kumpul dan serahkan kepada pihak polis. Sama ada bahan bukti itu relevan atau tidak, sahih atau tidak, kita serah kepada pihak polis, katanya kepada pemberita di hadapan Ibu Pejabat Bukit Aman. Terdahulu Masrah hadir ke Ibu Pejabat Bukit Aman bagi memberi keterangan mengenai dakwaannya bahawa penasihat Lim Kek Siang merupakan sepupu bekas Perdana Menteri Singapura Mendiang Lim Guo Eng dan bekas pemimpin Chempeng. Okey, marilah kita terus menyokong kerjaan perbuatan pihak Anak Ibrahim. Assalamualaikum.